الرحيم إلى حضرة النبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة وقرابة وتابعين وسلكنا وشهداء وأولياء وأفياء وأتقياء والصالحين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الشيخ أستاذ ناصر ابن محمد طيب المصعب البنجري رضي الله تعالى عنه شاء الليلة ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا من العلماء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sambung bahasan kitab Qatrul Ghaisiyah fi ilmi Sufiyah ala syariati Muhammadiyah, Imam Syekh Husain Nasir Ibni Muhammad Tayyib Al-Banjari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita berhenti muka surat berapa? 23. Fasal kedua, musyahadah dengan hati kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fasal kedua, musyahadah dengan hati kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Faslus tsani fima yushahiduna biqulubihim min wujudil haqqi wa ghairihi. Musyahadah ahli tasawuf dengan hati akan kewujudan hak Allah Taala dan lain-lainnya. Musyahadah ni apa nama dia? Nanti dia akan sebut perbahasan bab musyahadah. Sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Itu maksud musyahadah. Kan? Sentiasa ayyudima yazkurullah Subhanahu wa taala fi qalb. Kan? Sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Musyahadah ni tempatnya dalam hati, bukan dengan mata. Kalau dengan mata kita hanya dapat zahir Tuhannya, zahir Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi nak tengok batin Allah Subhanahu wa taala melalui hati kita lah. Kan? Allah itu Sami'ul Basir, basirah. Maknanya mata hati. Kalau basar, mata kasar kita. Ni basar yang kita melihat ni. Dia disebut dalam Quran tu innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita nak lihatkan Allah Subhanahu wa taala ni tadi bukan dengan mata kasar. Melihat kita dengan mata hati kita, basirah tu. Kan? Mata hati kita. Ketahuilah bahawa ahli tasawuf itu ialah orang yang sentiasa menghadapkan zahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ahli tasawuf, kita faham makna tasawuf. Kan? Orang yang satu bersih hati iaitu orang yang menghadap, orang yang sentiasa menghadapkan zahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud ahli tasawuf ni kita tak boleh jadi ahli tasawuf, kita boleh jadi ahli tasawuf. Kita boleh jadi ahli tasawuf, kan? Kita ikut apa yang dibuat oleh ahli-ahli mutasawwifin yang lain, maka jadilah kita ahli tasawuf, kan? Zahir dan batin kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh lahiriah mereka, semua anggota-anggota zahir mereka, kan, menghadap kepada Allah Taala dengan melakukan pelbagai ketaatan, ibadah dan khidmat. Manakala batiniah mereka
menghadap kepada Allah Ta'ala dengan sifat siddiq, ikhlas dan yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Kita semayang, tapi berapa banyak orang yang semayang tapi lalai. Semayang, zikir, nyebut nama Allah, tapi dalam hati kita leko dengan benda-benda dunia. Kan? Zahir dan batin mereka memakai pakaian orang yang merdeka daripada diperhambakan oleh dunia, syaitan dan hawa nafsu dan makhluk. Jubah berserban, baju Melayu, kan? Kita semua itu zahir kita, kan? Yang kesemua itu dinamakan dengan aghyar. Aghyar maknanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akdar, segala jenis kekotoran. Maka dia menjadi hamba bagi Allah Ta'ala sehingga dapat mengekalkan ketaatan dan khidmatnya kepada Allah Ta'ala. Semua itu terhasil daripada buah dan faedah takwa, iaitu takut pada Allah Ta'ala. Inilah rahsia firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takut pada Allah, nescaya Allah Ta'ala jadikan baginya kelepasan dan kemerdekaan daripada kesusahan dunia dan akhirat. Tiap-tiap minggu Allah Ta'ala sebut pasal takwa dalam solat Jumaat. Allah Ta'ala perintahkan. Kan? Tiap-tiap minggu ia menjadi perkara yang diwajibkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antakhsyallah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak sampai makam takut ni, takwa ni tadi, musyahadah lah. Kita mengingat Allah, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan zahir dan batinnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala jadikan bagi dia kelepasan. Makhraj ni jalan keluar. Jalan keluar. Satu je, takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya perintah ataupun wasiat Allah, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, satu-satunya wasiat daripada Allah Ta'ala, satu takwa. Kan? Wasiat, walaqad wassaynal ladzi, kami telah berwasiat. Kami telah berwasiat. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Iaitu bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, maka Allah Ta'ala jadikan yaj'al lahu makhraja. Apa masalah kita selesai, walaupun borek nampak, kan? Selesai. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah mengurniakan kepadanya rezeki badan dan rezeki roh daripada tempat yang tiada terlintas oleh hatinya, kan? Min haitsu la yahtasib, yang kita tak terfikir. Ada joki yang Allah Ta'ala bagi yang kita tak terfikir akan rezeki tersebut, tak terlintas, tak terkira. Itu maksudnya, kan? Tak terkira. Min haitsu la yahtasib, tak terkira dalam jadual kita, tak terkira dalam buku kita, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Joki bukan duit semata, kan? Terjemahan tulis rezeki badan dan rezeki roh. Rezeki badan, makan, minum, kan? Masa kita, kesihatan kita, rezeki badan. Rezeki roh, dapat kita beramal, dapat kita beribadat, tenang dalam ibadat. Itu rezeki. Berapa ramai orang yang semayang tapi tak tenang jam sahur tadi. Semayang seorang lah malam, qiyamul lail. Kan? Entah apa fikir, entah hutang keling pinggang, nak masalah, cucu bergaduh, anak bergaduh, wabutkan geran tanah tak habis-habis. Kalau tak kita mikir tu ya, tak tenang. Tak tenang. Kan? Subsidi ayam dikurang, dah ada hilang kan. Cerita. Harga ayam diapung, kejap terapung, kejap tidak, tenggelam timbul, tolok kat spam store tak ada. Apa masalah? Tak tenang. Diri hati letak kat dunia. Tuan-tuan. Tapi bila Allah Ta'ala beri ketenangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki roh pada kita. Itu satu benda yang orang kata makhrajah. Makna lapang habis dah. Lapang. Lapang tuan-tuan. Tak perlu pergi jauh-jauh dah.
Tak payah nak bercuti pergi ke Cerating ke pergi mana tuan-tuan kau mau cuti tuan. Tak payah. Tak payah nak tengok laut ke, tak payah nak tengok bunyi terjun ke, tak payah, tak payah. Itu zahir. Itu badan. Roh kita tuan-tuan dengan Tuhan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa apa? Takutkan Tuhan. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tanya orang kat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karamallah. Apa yang dikatakan takwa? Ya Amirul Mukminin, an takhsyallah. Takut engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Takut tentang apa? Takut daripada kita melakukan sesuatu di depan Allah, berkata sesuatu di depan Allah, dan menyembunyikan sesuatu dalam hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita buat sesuatu, ada benda yang kita lihat Allah Taala murka akan perbuatan tersebut. Takut nak buat benda tu. Sebab apa? Takut dengan Tuhan. Takut dengan Tuhan. Tuhan. Dan kita lah kot lalu polis sebelah kita, beria kita tarik tali pinggang tu. Set, tarik tuan-tuan. Kot tak ada polis, jalan tu kita punya nama. Kan? Kot tengah malam ni tak ada kereta, kiri kanan semua tak ada. Langgar lampu isyarat tu. Senang hati tuan-tuan. Tapi kot ada klip-klip malam-malam tu tuan-tuan, cuba buat. Try buat. Tak ada kena tembak dah. Ada tembak ke? Terus hilang pam ditembak Trigol. Tak ada dah. Tak ada. Dia keluarkan surat samannya. Itu pun kita takut. Tuan-tuan, itu pun kita takut. Apa? Tuan-tuan, kita nak ayyudima yang disebut senantiasa kamu. Takutkan Tuhan. Makna nak buat benda silap fikir Tuhan. Nak cakap sikit fikir Allah Subhanahu. Boleh tak dia sebut ni? Nak memikirkan, nak menyembunyikan sesuatu dalam hati itu tadi, fikir dulu. Allah Ta'ala melihat kita. Allah Ta'ala mengawasi kita. Ini pun sampai maqam muraqabah. Kan? Kita rasa bahawa dalam keadaan kita sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ketika itu zahirnya menjadi cemerlang dengan pakaian khidmat, dan batinnya menjadi cemerlang dengan pakaian ikhlas dan yakin. Maka layaklah zahir dan batinnya menjadi tempat bagi anwar, cahaya-cahaya yang datang daripada Allah Ta'ala, yang dinamakan dengan nurul waridat dan nurul ma'rifat. Nurul waridat, cahaya yang dibawa datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Waridat, ilham. Allah Ta'ala berikan ketenangan pada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sakinah, mawaddah, istiqamah dalam diri kita. Biarlah kita buat amalan sikit, tak apa dah. Amalan sikit pun tak apa. Kalau kata 9 duha lah, tak terdaya buat empek-empek tu banyak bonan. Bagi dia empek rakaat tu terlalu banyak. Buatlah 2. Yang penting sentiasa buat. Sentiasa buat. Malam kok ponek warna lah tuan-tuan. Nak bangun qiyam tu ponek warna. Buatlah 2 rakaat. Kalau rasa empek tu borek warna tuan-tuan, menyala kita jadi buatlah 2. Jadilah 2. Kok rasa berdiri tu pitam mana jadi buat semen duduk. Salah kan? Yang masalah tak buat. Ini masalah. Kita ni cakap beria. Kan? Sebut Palestin pam Palestin berjihad macam dia nak pegang M16 tu. Cuba bagi pegang M16 tu. Mengeletar tu badan. Bondo mayang maleh. Kita ni tuan, bondo itu ni. Tak ada dah. Kan? Iyo, saya perhati ya tuan-tuan. Kita ni 9 ni tuan-tuan, nanti yang mendongak kat rakaman ni lokna ni. Ni 9 ni tuan-tuan, dia dah tak ada lagi dah budaya ilmu macam kita mamarin tu. Nak rambau ni tuan-tuan. Saya minta maaf lah. Saya orang rambau, kan saya orang luar dah. Tuan-tuan, saya ni orang rambau. Rambau sama rambau pakung surawalah tuan-tuan. Ada suku saya. Ada telapak saya. Saya cakap kat orang saya. Kat tompek saya.
Ni gombau lah ni. Kan ni kakak kelawang ni dah, kakak tengkek ni dah. Kan ni gombau ni kita cakap ni. Tuan-tuan, gombau ni tak macam gombau dulu tu tuan-tuan, sampai orang beramal-amal. Tok guru tu bersepah-sepah tok guru tu. Tuan Haji Ibrahim do pondok Tuan Haji Nawi tuan-tuan. Kan? Ramai tok guru gombau ni makin kita tak ada dah. Dah tak ada dah. Budaya ilmu, budaya mengaji ni tuan-tuan dah tak ada dah. Kan? Mana dah kitab ni dah tak ada dah. Ni baru surau. Tuan-tuan, surau ciknya. Yang datang korek ni tuan-tuan. Kau masjid tu pergi masjid sekarang. Tak percaya, hari Sabtu ni ada kuliah saya kat masjid Gombau tu tuan-tuan. Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan, kira tiang, kira orang. Banyak lagi tiang daripada orang. Tu masjid jami tu tuan-tuan. Masjid jami. Kotlah ikutkan hati ni lah tuan-tuan. Goram ni tuan-tuan, elok dan ngajar kumpul ni. Elok saya ngajar Selangor lagi tuan-tuan. Ikut goram ni lah. Kan? Ikut elok saya berpoluk dekat orang Seremban tuan-tuan. Yang mengajar tuan-tuan, sekali mengajar berapa ramai datang. Ngajar kat rumah, mengajar kat surau sama ramai, ngajar kat masjid sama ramai tuan-tuan. Masjid Taqwa Paru itu sekali mengajar 340 orang tuan-tuan. Kan? Ikut hati saya lah, tapi saya mikir apa rombau semua rombau pokong saudawalah tahu tak pokong saudawalah tu saya apa? Tuan-tuan, kau cakap macam mana sekalipun lah tuan-tuan, rombau. Saya ngonangan tu. Mikir kan, kita berio kat tempat orang. Tempat kita tinggal tak ada beri dah. Kan? Tempat kita. Tapi itulah masalah Banyak tiang pergi orang. Ini masalah tuan. Dah tak ada lagi dah. Dah yang ngaji dah. Ilmu. Karamat seseorang tu pada ilmu. Niat tu. Kali saya sebut. Karamat seseorang, kemuliaan seseorang tu Allah Ta'ala beri pada ilmu dia. Ilmu tu pula, karamat dia pula ilmu tu apabila dia beramal. Apabila dia beramal. Ini penting. Jadi, jangan kita jadikan majlis ilmu ni tuan-tuan, hanya setakat syarat untuk mengisi masuk antara maghrib dan juga isyak. Jangan. Macam surau ni, elok, lepas isyak ada majlis Quran kan? Sama dengan Ustaz Imam Syarul. Alhamdulillah, teruskan. Tuan-tuan, itu satu budaya ilmu yang tak dibuat ke dah. Mana ada? Masing-masing lepas isyak tak siapa itu pibek penaziran tuan-tuan tu. Pibek. Lepas isyak balik lolap. Lepas tu besok piyo sembahyang. Tuan-tuan, pergi sembahyang subuh, lepas tu kan dongak. Lepas tu dongak tu lolap lagi. Tuan-tuan, ini masalah kita. Tak ada lagi dah pembudayaan ilmu. Tak ada lagi dah tuan-tuan. Jadi kita ni tuan-tuan dalam keadaan sentiasa berada dalam keadaan fasik sebenarnya. Fasik. Kita menolak ilmu. Menolak majlis ilmu. Hakikatnya. Ya? Tak boleh semua macam dalam rakaman ni lah. Misal, takkan 24 jam 7 hari nak dengar dari segi rakaman ni. Datanglah majlis ilmu ni. Yang sekunyahan ni pun digerak. Datang majlis ilmu. Tak apa Ustaz, kami tengok rakaman. Rakaman tu lain barakah Donga atas ni sama dengan malaikat bersama dengan rumah tu malaikat apa benda Ni berpuluh-puluh malaikat dekat sini Nampak itu tak nampak cuma nampak. Berpaluk tuan-tuan musuh sayap kan. Tak nak balik. Tuan-tuan, ini gitu dah ilmu tak ada dah. Kok sekarang macam ni tuan-tuan 10-15 tahun akan datang macam mana tuan-tuan? Kalau segi umurnya tuan-tuan, dapatlah tengok tuan-tuan ni, dapat saya tengok orang generasi akan datang ni, tuan-tuan dah selesai dah. Tuan-tuan, kalau sekarang macam ni tuan-tuan, kalau 20 tahun, 30 tahun, kok panjanglah umur saya tuan-tuan, macam mana saya bercakap mendinding seorang tuan-tuan. Iya, tak ada kita. Sedangkan rombau ni marin khawas. Itu kata negeri 9 darul khusus. Khusus ni maknanya ramai orang khawas duduk dekat tempat yang dikhususkan. Khawas ni makna orang yang dikhususkan, makna wali-wali banyak kat dalam negeri 9 ni. Ramai wali-wali dalam negeri 9 ni, ulama-ulama sama ramai Haji Mekah
Tuan-tuan, Tuan Mufti Marin, Tuan Guru apa Datuk Haji Hassan Sail. Orang sini Haji Mekah, Datuk Haji Nawi, orang mau. Tuan-tuan, Tuan Guru Haji Ibrahim Bongek, orang mau. Tuan-tuan, semua orang mau. Ramai lagi lah. Tuan Guru Haji Mak Yatim, orang mau. Tuan-tuan, walaupun saya tak sempit lah jumpa dia orang, memang dia orang generasi jauh lah. Tapi nama-nama sebut-sebut dalam kitab tu, aduh, mana bangga gitu orang bau. Tuan-tuan walaupun orang luar, tapi dah ada orang bau, jadi orang bau dah tu. Pergi kodim dan masuk suku. Bayar duit bangga tu. Tuan-tuan, RM2, RM3 tu bayar masuk suku tuan-tuan. Kecoh nah. Kan? Kita tuan-tuan, tompek kita tu Allah Ta'ala turunkan ilmu pada tompek. Karamat tu pada tompek tuan. Ingat tu, barulah turun waridat, nurul waridat, nurul ma'rifat, cahaya ilham fuyudat Tuhan nak beri. Khusyuk yang kita buat dalam ibadat tu Allah Taala beri. Kan? Ilmu macam ni kita dapat amalan. Itu maksud Dan nurul ma'rifat, cahaya pengenalan hakikat ketuhanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sama dah. Orang yang jahil melihat Allah dengan orang yang arif, yang alim melihat Allah. Tak sama. Kan? Ketakwaan yang berbeza-beza. Tak sama. Nabi melihat Allah, ataupun Nabi khusyuk pada Allah. Tak sama sahabat khusyuk pada Allah. Lain. Kan? Nabi yang sampai wujudan, wujudan ni perasaan Nabi SAW dan bersama dengan Tuhan, tak sama seperti perasaan yang Allah Ta'ala beri pada para sahabat bersama dengan Tuhan. Tak sama. Jadi tak boleh saya nak ceritakan apa yang saya rasa ataupun apa yang tuan-tuan rasa, tuan-tuan cerita pada saya nak cerita pula pada tuan-tuan apa yang saya rasa. Tak boleh, tak sama. Jadi kalau tak sama, tak payah nak cerita. Masing-masing beramal dan rasa diri masing-masing. Rasa diri masing-masing. Ya. Kita punya kesedapan beramal tu tadi tuan-tuan. Kemanisan beramal tu. Semayang, baca Quran, dongah kuliah, mengaji. Itu ngaji penting. Ya, ilmu. Rezeki yang melengkapi pada badan dan roh. Justru Allah Ta'ala memudahkan baginya dunia dan akhiratnya. Serta dibukakan baginya pintu berjinak-jinak. Berkenal-kenalan dan makrifah yang sempurna. Pada waktu itu dapatlah zahir dan batinnya kekal berpakaian dengan sifat-sifat yang terpuji dan menanggalkan sifat-sifat yang keji. Sebab Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga kita daripada melakukan benda-benda yang keji, mazmumah, tercela. Ya? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa arjilahu allati yamshi biha. Kan? Apabila aku kasih pada seorang tersebut, aku jaga mata dia, aku jaga telinga dia, aku jaga lidah dia, aku jaga tangan dia, aku jaga kaki dia. Daripada dia pergi ataupun dia melakukan perkara-perkara, dia bergerak kepada benda-benda yang haram. Kuntu hafizan a'dha'ahu. Aku menjadi penjaga bagi dia. Wala yataharrak a'dha'ahu illa biridha'illah. Dia tidak akan bergerak semua anggota tadi melainkan mesti dengan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita nak. Kita nak lidah kita ni bertasbih panjang, berzikir panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita nak. Ya? Kita tak nak kita ni menjadi abid semata-mata tapi tidak menjadi alim. Abid ni maksudnya orang yang beribadat. Kita kuat ibadat tapi kita tak alim. Tak nak. Kita nak kuat ibadat dan alim. Mesti ada ilmu. Ya? Itu kata Nabi SAW, orang yang kuat ibadat ni, dia ni ibarat bintang. Adapun orang yang alim itu ibarat bulan. Mana cahaya yang dipandang? Pasti cahaya bulan daripada cahaya bintang.
Kan? Cahaya bintang tidak dapat menguasai cahaya bulan. Keadaan bulan tu purnama. Jadi orang alim ni walau macam mana sekalipun dia alim, dia ibarat bulan. Yang pasti dia akan dilihat terlebih dahulu dan menjadi pancaran terawal daripada pancaran cahaya di bintang. Nujum. Abid kan nujum wal alim kal badr. Kan? Abid itu orang buat ibadat tu seperti bintang. Alim itu seperti bulan purnama. Kan? Seperti bulan purnama. Kan? Mana mungkin cahaya bulan dapat diatasi oleh cahaya bintang. Jadi nak mengaji, niat kita, cari guru, tadah kitab, mengaji. So cucu kecil-kecil kita tengok, tu itu mengaji dua kitab jenis-jenis. Waris kita tuan-tuan, dapat doa, dia baca lah kitab tu. Tuan-tuan, dapat kita pahala dalam kubur besok. Kan? Pesin amalan ibadat kita dalam dunia yang kita nak buat dalam kubur. Cuba tengok. Kan? Cuba fikir balik. Daripada maksiat yang kita buat dalam keadaan jahil, jahil. Tuan-tuan, dalam keadaan sekarang yang tak tahu bila lagi kita nak meninggal dunia ni, agak-agak berapa banyak amalan kita yang kita boleh bawa melainkan ada amalan yang menjadi hujah di dunia untuk kita bawa di akhirat. Sedekah, ilmu yantafi'ulah, ilmu yang memberi manfaat padanya. Ilmu ni tuan-tuan hanya lah. Jadi hujah pada tuan-tuan besok, hujah pada kita besok, sama ada pada saya dan pada tuan-tuan. Kan? Mendatangkan manfaat. Pasti, yakinlah. Tuan-tuan, yakin, yang tak yakin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak yakin, tak payah sama apa dah. Jumpa kita kat akhirat esok. Kan? Tak erti saya nak khabar tu dah. Sebab yakin ni bukan kerja orang nak meyakinkan, kerja diri sendiri yang meyakinkan diri sendiri. Kan? Buatlah macam mana. Kalau dia tak yakin, ya tak tidak, tak payah khabar lah. Kan? Tak payah dikhabarkan. Lantaran itu jualah dia dapat mengekalkan musyahadah dan muraqabah. Musyahadah kita sebut tadi, sentiasa memikirkan akan Allah Ta'ala dalam hatinya. Muraqabah, merasakan diri itu sentiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Muraqabah, sentiasa diri itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita rasa diri kita ni tak layak untuk buat dosa-dosa dah. Tak terfikir diri ini nak buat benda haram, benda-benda yang dilarang. Tuan-tuan, tak terfikir tuan-tuan. Macam Palestin ni lah, bila tengah buat boikot ni tuan-tuan, kosong Starbucks tu tak? Tuan-tuan tahu tak Starbucks ni? Kosong Starbucks tu. Cuba lepas ni sebulan dua ni dah tenang sikit tuan-tuan. Beratur tuan-tuan, berderet. Tuan-tuan, berderet. Beratur. Tuan-tuan, dekat luar negeri tu saya tengok zaman saya belajar marin tuan-tuan, Palestin ni masih sebelah Palestin. Tengah berperang tu tuan-tuan, kosong McDonald. Starbucks ke benda lah kosong. Coca-Cola pun tak siapa yang minum. Tuan-tuan, bila dah selesai perang tuan-tuan, Coca-Cola tu breakfast jadi. Iya. Breakfast jadi. Penuh McDonald. Tapi McDonald Malaysia dah buat apa kan statement kan, dia tak ada kono-mengono kan. So beraturlah kita kat McDonald Rembau tu besok. Boleh lah. Dia nak buka tu dengan banggo dia letak M dekat atas tu. Kan? Orang Rembau tuan. Maju dari segi dia dah ada McDonald kat Rembau. Tapi mengaji malas lagi. Cerita orang anda Rembau, apa anda Rembau, tak ada anda cara marin dah. Rembau ni anda tak anda tuan-tuan, mengaji sampai ke Patani. Maknanya siap menolong lagi orang-orang Patani berperang, hebat orang Rembau ni marin. Baca sejarah balik tuan-tuan. Kan, tengok balik sejarah. Tolong lah Kek Naning lah, Dul Said lah, siapa nolong Sekar-sekar Rembau lah. Orang Rembau berperang. Mengaji, jadi ulama, mengajar dekat apa Patani. Macam tu sekali. Tuan-tuan. Ngaji pergi Mekah. Kan? Berapa lama mengaji Mekah?
Balik jadi ulama apa ramai. Rambau ni. Itu pasal ada pepatah dulu-dulu. Kok orang rambau mau pilah kan tak boleh bersama kan? Tahu tak cerita tuan-tuan? Tuan-tuan ni apa yang tuan-tuan tahu tak tahu tuan. Kan marah pula orang pilah sama saya kan. Yo yang bunuh Tuanku Raja Melewah marin orang Rambau, betul tak? Tu meninggal makam di Rambau, makam Raja Melewah tu. Faham tak? Siapa yang bunuh Orang Rambau yang bunuh Tu bergaduh sama orang pilah sama orang Rambau. Tuan-tuan tahu, orang pilah kok cakap sama orang Rambau, anda belakang orang pilah tu. Kocak air dapat ikan. Kocak air dapat ikan. Kita orang Rambau kok dengar, hebat betul kau. Kita kocak ikan dapat air. Anda orang Rambau ni kocak ikan baru dapat air. Dia kocak air baru dapat ikan. Kita kocak ikan dapat air. Hebat hebat dulu. Sekarang entah pernah moe. Tuan-tuan. Dulu yolah. Pek penggo. Saya tak ada, saya heran dah orang pilah. Ayah saya orang pilah, mak saya orang Bau. Boleh pula. Budak siapa ni dengan marah-marah lah. Lantaran itu jualah dia dapat mengekalkan musyahadah dan muraqabah akan hak Allah Ta'ala. Musyahadah mana ayyudi mazkurullah subhanahu wa ta'ala fil qulub. Senantiasa memikirkan Allah Ta'ala dalam diri hati dia. Muraqabah senantiasa diawasi. Merasakan diri itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah firman Allah Ta'ala tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa takut akan Allah, takwa, takut, kan? Nescaya Allah jadikan baginya kemudahan daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Setelah itu barulah bersih, jernih dan hening zahir. Hening mana suci zahir. Hening tu mana suci. Zahir dan batinnya daripada segala dosa kecil dan besar. Ya. Diri ini kita dah serah kat Tuhan. Kan? Kita tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala satu bulan tu lah kita tak ada pension dan tak ada duit gaji masuk bulan tu. Jangan gelisah hidup itu. Cuba satu bulan tu tiba-tiba berlaku masalah sistem bank, tak ada bulan tu gaji. Tak ada bulan tu pension. Macam mana gelisah hidup itu tuan-tuan? Gelisah tak gelisah? Waktu itulah kita nisbahkan, mizankan, timbangkan diri kita ni tuan-tuan. Kan? Macam manalah duit tak ada. Kita baru fikir duit. Tuhan ada tak ada, kita tak fikir. Tuhan ada, kita tak fikir. Duit ada ke tak ada, kita fikir dulu tuan-tuan. Saya yakin betul tuan-tuan. Tok guru dulu, ulama-ulama. Cuba tuan-tuan fikir. Imam Syafi'i daripada Baghdad pergi ke Mekah, pergi ke Madinah mengaji dengan Imam Malik. Pergi ke Baghdad, Iraq, tuan-tuan, mengaji dengan ulama mazhab Hanafi, imam murid anak murid imam mazhab Hanafi, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kan? Kemudian pergi pula ke Mesir. Tuan-tuan, berapa nak belanja dan tak syukur. Ulama-ulama dulu tuan-tuan. Saya tanya Datuk Haji Abu Ubaidah. Datuk Haji Abu ni ayah Datuk Haji Mak Redha. Kalau ke pasar, ayah dulu ahli Dewan Undangan Negeri Somban lah, marin tak tahulah, dululah mengaji Mekah Tok Guru. Ayah orang alim mengaji Mekah, Datuk Haji Mak Redha, cucu pada Syekh Muhammad Said, anak pada Syekh Muhammad Said Alinggi. Tok Haji Mak Redha. Saya tanya Tok Abu, apa belanja? Tak ada belanja, pergi Mekah. Orang dulu pergi Mekah tuan-tuan, daripada sini pergi tawakal dia. Mengaji. Tuan-tuan, balik alim, tak ada setiap bulan hantar HSBC masuk duit ke Maybank, tak ada. Bank apa yang ada nombor tu? Pergi pun naik kapal. Cuba fikir tuan-tuan. Orang dulu tuan-tuan pergi belajar. Mana duit nak masuk? Tak ada. Semua tawakalillah je. Serah diri kat Tuhan dia. Tuan-tuan, serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan ke anak-anak cucu-cucu tuan-tuan tu. Jangan leko nak habis duit bulan-bulan dia. Habis duit, leko biar duit, leko itu duit deh. Kan? Dah bunyi bom dah. Wajib dia cakap dah berbunyi ni.
pahala amalannya menjadi berganda-ganda hingga 70 kali ganda. Dan kadang-kala sampai 700 kali ganda dan lebih. Kan? Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'azzim lahu ajra. Barang siapa takutkan Allah, nescaya Allah gugurkan daripadanya segala kesalahannya dan besarkan balasan pahala baginya. Kullu ibn adam lahu hasanatun bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Setiap anak Adam tu aku berikan ganjaran dia paling kurang 10 ganjaran hingga 700 ganjaran. Allah Ta'ala sebut. Makna sayangnya Allah Ta'ala pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Buat sikit Allah Ta'ala boleh ganjarkan paling kurang 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Buatlah apa benda nak buat amal ibadat. Allah Ta'ala nilaikan. Allah Ta'ala beri. Tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan sedekah RM1, dapat 700 kali ganda. Maksudnya sedekah RM10, 700 kali ganda. Tuan-tuan. Itu maksud dia. Buat apa juga amal ibadat tadi? Lillahi ta'ala. Takwa. Penuh. Wa may yattaqillah, yang penting takwa pada Allah Ta'ala. Itu pasal takwa ni syarat mendapat khusyuk. Tak ada takwa, tak di khusyuk dah. Tak di khusyuk. Kan? Syarat khusyuk tu kan 6 kan? Menghadirkan hati, faham makna, bosakan Tuhan, takwa kepada Allah Ta'ala, malu, mengharap kepada Allah Ta'ala. Malu kepada Allah dalam keadaan diri penuh dosa. Lepas itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali, 6 rukun takwa tersebut, 6 rukun khusyuk tersebut. Salah satu adalah takwa. Tak ada takwa, tak ada khusyuk dah. Kerana itulah kita bila baca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kena rasa diri ni kecil, hina, tuan-tuan. Takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tiap-tiap minggu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqallahi wa usikum wa iyaya bitaqallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Telah berjayalah orang yang bertakwa ni. Maka sungguhnya berjaya orang yang bertakwa ni. Kan? Khutbah pertama wajib takwa. Khutbah kedua wajib bertakwa sebut. Kalaulah salah satu daripada 2 khutbah tak dengarlah apa mimbar menyeru kepada takwa, tak sah Jumaat tu. Tak sah. Khutbah pertama sebut ittaqullah. Khutbah kedua tak ada ittaqullah, tak sah. Tak sah Jumaat tu. Dua-dua wajib. Punya penting takwa ni. Penting. Cahaya iman dan Islamnya menjadi gemilang. Kerana telah merdeka daripada segala aghyar. Aghyar tadi benda selain Tuhan. Aghyar. Makhluk lah. Makhluk. Aghyar ni makhluk. Akdar. Dan akdar. Kekotoran dunia ni tadi. Dunia ni kotor. Tuan-tuan. Ya? Memang Allah Ta'ala jadikan dunia ni sebagai medan ujian kepada kita. Medan ujian. Guna dunia ni untuk akhirat. Jangan tinggalkan dunia. Yang kita tinggalkan dunia. Kita pandai cerdik, diberi pangkat besar-besar, tak payah. Dan nak masuk dalam gua teh. Macam tu. Ada orang fikir macam tu, tuan. So rabai jadi tuan. Anak bini tinggal Sebab apa? Kan? Nak Tuhan ni. Dunia ni Tuhan beri. Kan? Untuk Islam. Pasal ada sahabat Allah Ta'ala beri kaya-raya. Sekaya-kaya sahabat beri. Allah Ta'ala beri kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi tu pun kalau nak pilih kaya, Tuhan beri. Nabi tak nak. Nabi tak nak je. Jibril alaihissalam offer pada Rasulullah, kalau kau nak jadikan Uhud itu gunung memeh, kau boleh buat sekarang, wahai Muhammad. Nak tak nak? Tak payah. Rasulullah tak nak ajar umat dia senang. Satu je. Rasulullah tak nak ajar umat dia senang. Sahabat Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan, tuan-tuan nak miskin ke? Tuan-tuan.
Abdul Rahman bin Auf tu tuan-tuan, billionaire Mekah. Billionaire Mekah. Entrepreneur. Tuan-tuan tahu tak bahasa orang bau? Ha. Saudagar besar Mekah. Bila hijrah tuan-tuan, orang Quraisy khabar jangan kau bawa satu sen pun kotor kau. Kalau kau nak ikut Muhammad. Abdul Rahman bin Auf. Apa khabar? Baik. No hal. Tak ada masalah. Boleh? Senyum dia keluar tuan-tuan. Sesen dia tak bawa. Cuba tuan-tuan. Tuan-tuan cuba berada kat tempat Abdul Rahman bin Auf. Cuba. Tuan-tuan. Berada di tempat Abdul Rahman bin Auf. Tengok bini, yalah bini tu nombor-nombor lah. Tengok auto tu. Tuan-tuan. Yang dah berkumpul sebanyak bilion Tuan-tuan. Senyum Abdul Rahman bin Auf keluar. Keluar Abdul Rahman bin Auf. Sampai di Madinah Al-Munawwarah tuan-tuan. Kan? Madinah Al-Munawwarah. Apa? Sekali tuan-tuan, orang Madinah Ansar. Ansar ni makna golongan yang membantu golongan Muhajirin. Membantu golongan Muhajirin. Lalu dia nampak Abdul Rahman bin Auf sampai. Abdul Rahman bin Auf sampai di Madinah Al-Munawwarah. Jumpa oleh orang Madinah Al-Munawwarah. Lalu kata orang tu, kau Abdul Rahman bin Auf kan? Ya betul, aku Abdul Rahman bin Auf. Kau tak ada bawa kotor sedangkan kau ayo? Ya betul, aku tak ada bawa satu kotor pun tak bawa. Handa betul kau kata. Kot macam tu lah kata dia. Apa kata kau ambil sedikit harta aku. Itu. Hebat dia orang Madinah. Ambil sikit kotor aku. Ambil sikit. Kambing aku tu ada 70-80 ekor. Kau ambil 40 ekor. Kau ambil 40 ekor. Macam tu tawaran yang diterima oleh Abdul Rahman bin Auf. Bini kau dah buat tak? Bini aku tinggal. Anak, dara dan semeramai. Kau buat je. Mana satu kau nak? Kalau kau tak nak dara, bini dan ramai yang boleh coraikan untuk kau. Abdul Rahman bin Auf. Itu orang Ansar. Tuan-tuan. Kita berpaluk. Kotor kat Mekah tak nak keluar dah. Tuan-tuan. Lalu apa kata Abdul Rahman bin Auf? Tak apalah. Aku tak nak sesen pun dan aku tak nak terimalah mana-mana dara kau dah. Sekarang ni kau tunjukkan aku kat mana pasar aku nak berniaga mula. Dia pergi pasar tunjuk dan dia start berniaga dan jadi kaya sekaya-kaya di Madinah Al-Munawwarah. Itu sahabat. Codik. Berniaga tak ada dah dapat kata tu ambil tak. Dia berniaga. Dia berniaga. Dia boleh pergi Yahudi tuan-tuan. Panjanglah cerita kata tak curah kitab dengan. Macam tu. Nak ubah. Itu iman sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kan? Jauh dengan iman kita. Itu pasal kita bersyukur tuan-tuan. Kita diwujudkan Allah. Kita dihantar oleh Allah. Kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala zaman kini. Ada hikmah. Sebab iman kita ni belum tentu kuat lagi. Macam iman sahabat. Agak-agak kalau kita ada lah zaman Nabi ke Bapak Lok bercium kita mau berjahal ke Abu Lahab tu sahabat baik kita ke ya iman kita ni dalam timur tak ada kuat dia. Abu Lahab siap tawarkan lagi pada bini Abdul Rahman bin Auf. Kau kalau kau ikut laki kau kalau kau ikut kan kotor kau semua habis. Lalu bini Abdul Rahman bin Auf di Mekah di jahiliah pada waktu tu tuan-tuan tak ada jadi ni dah. Lalu kita orang gantikan suami kau tadi dengan pemuda-pemuda paling handsome di Mekah. Apa macam? Mau tak? Tergoda dia. Faham? Nak bonalah rumah kita tak ada sayang bona dia mau kita dah hakikat ada. Ontinlah. Kita pun ontinlah. Tak ada sayang bona mau rumah kita tu dah. Kan? Ke akhirat besok semua masing-masing. Faham? Masing-masing. Tak payahlah kita jadi Laila Majnun tu dah. Kan? Laila tu okey, Majnun tu. Orang gila yang tergila-gilakan si Laila, yang merasakan Laila menggilai dia. Tak ada dah. Kan? Tuan-tuan tengok tak cerita tu? Semua tak tengok apa tuan-tuan ni. Semua tak tahu. Yang Arab nulis tu.
Kan Piramli jadi yang cerita. Kan? Jadi macam tu tuan-tuan. Kalau kita lah Allah Ta'ala hidupkan pada zaman Nabi ke kita dengan siapa dengan Nabi ke tengah makan kurma dengan Abu Lahab kan? Tak tahulah tuan-tuan. Kan? Agak-agaklah kita ni kalau lah tak ada orang yang bawa kita pergi Mekah ke Madinah agak kubur Abu Lahab tu kita Fatihahkan agaklah tuan-tuan. Kalau kita ni jahil lah tuan-tuan. Iman kita tak ada, nipi iman kita. Bersyukur kita dapat jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman. Akhir zaman. Bersyukur tuan-tuan, kepek kita beriman dengan Nabi walaupun tak sampai jumpa Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iman sungguh-sungguhlah, ngajilah. Pada waktu itu ia dapat memutuskan segala aqabat makna segala tangga dan tingkatan terlepas daripada segala awaik maksud apa? Segala yang menegah orang yang hendak berjalan kepada Allah Ta'ala, iaitu hawa nafsu. Halangan-halangan ni awaik. Hawa nafsu, dunia, syaitan dan segala makhluk. Seperti anak, isteri dan harta. Memang anak bini semua menghalang tu naik. Tuan, menghalang. Cakap yolah, elok poso sama ramai. Time anak balik raya tuan-tuan, ada nak semayang kat surau, ada nak semayang kat masjid. Kita jemaah lah kat rumah teh. Anak balik teh. Apa salah bawa anak cucu tu datang sini Bila nak masuk raya 10 malam terakhir Ramadan, konon masing-masing mulalah bertawajuh. Konon masing-masing berqiyam selesai daripada berbuka sampailah subuh tak pergi masjid. Sebab apa? Berqiyam dengan anak beranak kat rumah. Qiyam penama tuan-tuan, layan cucu lah apa. Itu semua penghalang. Liyabluwakum. Allah Ta'ala nak uji kita semua. Kan? Semua tu zinah, perhiasannya. Perhiasan dunia. Kan? Dalam surah Kahfi dia sebut kan? Apa ayat tu? Anak juga isteri kata semua tu perhiasannya. Tuan-tuan, perhiasan dunia. Tak ada tu dah. Semua besok, akhirat besok masing-masing. Semua wataqatta'at bihimul asbab. Semua akan terputus. Semua akan terputus masing-masing. Tayalah kita nak mikirkan isteri-isteri, nak mikirkan suami, anak, mikirkan ayah, mikirkan mak, tak ada. Semua akan duduk di atas timbangan masing-masing. Waktu tu tak kena dah siapa bini, siapa anak, semua tak ada. Melainkan selepas dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas kena hisap, barulah masing-masing nak mencari balik. Sebelum dihisap, semua tak ada. Tuan-tuan, pokok kek kau, pokok kek den jawab Dua pokok tu lah. Betul ni 9 ni pokok tu. Pakai tu, pakai amat pakai Betul lah, pokok kek kau, pokok kek den lah. Kan? Masing-masing. Tak ada lah. Tak payahlah beri warna rotor tuan-tuan tinggal kat anak tu. Dapat dah semua tu. Tuan. Tak ada. Apa faedah? Kalau rotor dipikir hantar kepada jalan Allah, itu banyak faedah. Sampai kiamat dapat faedah. Tuan, rotor infak wakaf semua. Tuan. Dapat rotor kat anak berabut bondo berabut. Kita yang sakit bawah tu. Kan ada seorang orang kaya Kuala Lumpur kan. Yang mewakafkan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persatuan tu 35 juta rotor kat Kampung Baru, kat Ampang, kat mana semua tu. Tuan-tuan, 35 juta diwakaf meninggal. Dia duduk dekat rumah flat. Meninggal orang tua tu. Tuan-tuan, seorang tak tahu. Dia diuruskan, harta diuruskan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persatuan. Wakaf untuk jalan Allah dan Rasul. Itu macam mana lah dia kat liang lahat bawah tu tengah main apa sodap betul duduk kat taman bawah tu. Kan? Seronok tuan. Kita tak. Semua itu merupakan awaik dan awarid, segala yang melintang di jalan bagi memutuskan jalan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Iaitu apa mana dia? Berkehendak kepada rezeki yang banyak, tak cukup-cukup joki. Tuhan dah beri joki ni hari dah selesai lah. Tuan-tuan nak cari duit banyak mana lagi? Saya nak tanya. Banyak mana lagi nak cari duit ni? Ya? Sampai kaya mana? Cukup dah tu.
Ada kebulu kita ini hari. Ada berbuih mulut kita ni tak makan, tak minum. Dapat makan, alhamdulillah. Nak apa lagi? Tuan-tuan, kita nak apa lagi dalam dunia ni? Standby je. Tahu tak standby? Ha. Nak poi lah, nak meninggal dunia. Standby. Tuan-tuan. Ha. Kesedapan dan kelazatan dunia, kemegahannya, serta kedatangan pelbagai kesusahan, bala dan kesakitan. Ia juga terlepas dari segala yang mencederakan dan menghalang perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan ma'rifahnya bertambah kepada Allah. Inilah firman Allah. Inilah maksud firman Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah. Nanti kita masuklah makna dan darjat musyahadat. Kan marahlah tuan-tuan, mula lama warna cukup dah tu. Kan lama warna pula. Nah, cukuplah. Kan Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minna wa minkum.